Pelajar, hari ini kita masih lagi fokus kepada topik bab 4 lakaran. Cuma cikgu nak fokuskan hari ini adalah topik lakaran pictorial. Lakaran pictorial menggambarkan atau memaparkan image 3D yang memudahkan mereka untuk menggambarkan bentuk. Okey, terdapat 3 jenis lakaran pictorial yang perlu kita ketahui. Okey, yang pertama adalah lakaran oblik. Okey, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Ingat ya, pelajar, kita hanya ada 3 teknik dalam melakar lakaran pictorial: oblik, isometrik dan perspektif. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu untuk slide yang berikut. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah melukis lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif dengan teknik yang betul. Bahan dalam menghasilkan lakaran pictorial adalah seperti pensel 2B, kertas kosong A4 ataupun pemadam. Okey, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam menghasilkan lakaran pictorial. Okey, kamu tidak digalakkan menggunakan pembaris. Okey, mesti harus menggunakan freehand sahaja, tidak boleh menggunakan pembaris. Okey, kalau kita gunakan pembaris itu kita panggil lakaran teknikal. Okey, kamu mengetahui dengan lebih dekat lagi apa itu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif, kamu perlu berlatih. Okey, berlatih untuk melakar lakaran asas. Okey, kamu harus praktis. Okey, cikgu akan tunjukkan untuk slide seterusnya contoh bagaimana untuk kamu melatih tangan kamu untuk menghasilkan garisan yang cantik. Sebelum kita membuat lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif, kita kena belajar dulu lakaran asas. Okey, kaedah asas lakaran. Okey, kaedah asas lakaran. Okey, macam mana kamu nak tahu lakaran asas lakaran ni? Okey, kamu buat satu titik ke satu titik dan kamu gariskan. Okey, ini lakaran asas. Cikgu nak kamu latih tangan kamu untuk membuat lakaran asas. Okey, buat lakaran asas. Then after that, garisan tegak, garisan menyereng. Sebab untuk lakaran ini kamu tidak boleh menggunakan pembaris. Okey, gunakan freehand sahaja. Okey, kamu buatlah tegak lagi, mendatar, okey, menegak. Okey, cikgu tak nak kamu tangan kamu shaking like this. Cikgu tak nak dia ada one. Okey, ni salah. Okey, mesti garisan dia mesti smooth. Right, cikgu nak kamu latih sebanyak mana yang mungkin. Kalau kamu dah rasa confident, baru kamu boleh start lukis. Right? Pictorial yang pertama adalah lakaran oblik. Okey, lakaran oblik bergantung kepada 2 jenis, iaitu cavalier dan cabinet. Okey, lakaran oblik mesti dalam bentuk 3D. Okay, kita boleh lihat dalam gambar rajah. Okey, terdapat pelbagai jenis kedudukan. Okey, dari pandangan atas, hadapan dan sisi. Okey, kita boleh lihat contoh-contoh di gambaran. Dan cavalier di bahagian bawah tersebut terdapat 2 jenis lakaran oblik. Yang pertama adalah A adalah cavalier, B adalah cabinet. Apa membezakan 2 ini adalah A, bayangkan dia mempunyai 4 cm. Okey, panjang 4 cm. B separuh daripada saiz yang sebenar. Okay, means maybe dia punya ukuran dalam anggaran 2 cm. Itu perbezaan antara cavalier dan cabinet. Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut langkah-langkah dalam menghasilkan lakaran oblik.
oblik. Okay, hari ini cikgu akan ajar bagaimana untuk melakar lakaran oblik. Okay, lakaran oblik ada dua jenis, Cavalier dan Cabinet. Okay, apa perbezaan antara Cavalier dan Cabinet? Okay, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 75. Okay, kalau Cabinet, right, size dia contohnya 4 cm. Okay, kalau Cavalier, saiz dia separuh daripada saiz asal. Okey, maksudnya di sini 2 cm sahaja. Right, itu perbezaan Cabinet dan Cavalier. Okey, so hari ini cikgu akan ajar bagaimana untuk melakar lakaran oblik Cavalier. Okey, Cavalier maksudnya separuh daripada saiz asal. Okey, so kita akan buat lukisan oblik segi, okey, segi 4 tepat. Okey, ya, kalau dalam English kita panggil cube. Alright. Okey, sebelum menghasilkan lakaran oblik, kamu perlu hasilkan paksi dia dahulu. Okey, paksi mendata. Okey, cikgu namakan dia ni adalah X. Paksi mendata. Okey, dan kamu harus mempunyai paksi menegak, iaitu Y. Okey, paksi menegak. Okey, dan kamu harus mempunyai paksi surut. Cikgu namakan Z. Paksi surut. Okey, kamu harus mempunyai 3 paksi ini untuk melakar lakaran oblik. Okey, di antara Z dan X, okey, mesti bersaiz 45 darjah. Okey, Y dan X mesti bersaiz 90 darjah. Okey, ini teknik dalam melukis garisan oblik. Okey, so kita start dengan lakaran kita segi 4 tepat. Okey, so sebelum kamu menghasilkan segi 4 tepat, kamu harus melakar garisan mengukur dahulu. Okey, contoh kita ukur sini antara, okay, kita namakan di bahagian tengah ni adalah O. Okey, O. Dan ini cikgu namakan dia bahagian A. Okey, A. Alright, A dan O kita dah garis. Okey, ini panjang objek. So untuk kita gariskan garis menegak pula, kita ambil nama dia B. Okey, ini garisan surut, kita namakan dia C. Okay, make sure semua ni A, B dan C mempunyai saiz yang sama sebab kita nak buat segi 4 tepat. Alright. So, kita akan buat dahulu garisan mendata dahulu. Kita fokus garisan mendata. Kita start daripada B. Okay, make sure freehand. Okay, B. Okay, cikgu namakan dia ni E. Right. Kita dah ada garisan selari O dan A, B dan E. Alright. So, kita dah ada. Sekarang ni kita fokus kepada garisan surut. B ke. Okay, B ke. Cikgu namakan dia ni D. Right. Mesti selari dengan garisan surut yang telah kita lukiskan tadi. Alright. B dan D, O dan C mesti selari. Ini adalah tanda selari yang kamu harus lukiskan. Right. So setelah itu kamu harus melukis garisan surut juga. Okey, pastikan dia. Okey, mesti 45 darjah. Kita bawa garisan surut ini kepada garisan surut di sini. Okey. Kita tinggikan supaya kamu tidak keliru. Okey.
Sampai sini kita stop. Alright. Dan ini kita namakan dia F. Okey, F. So sekarang ni kita akan fokus kepada garisan menegak pula. Okey, A ke E. Alright, A ke E, O ke B selari. Alright, kita tak perlu fikir lagi dan kita buat garisan selari C dan D. Alright, so kita dah hasilkan garisan-garisan yang penting. Okey, akhir sekali adalah kita garis garisan D ke E. Okey, D ke E. Okey, ni ada selari sikit. Tak apa. Kita just rendering balik. Okey. Alright. So, kita dah dapat cube kita. Okey, kita dah dapat cube kita. Dan kita harus legapkan garisan tersebut. Okey, kita harus legapkan, maksudnya kita hitamkan. Okey, kita hitamkan, legapkan. Okey, legapkan supaya dia lebih kemas. Okey, so garisan yang tak guna kamu boleh padam. Ini garisan ni. Okey, ini cara melukis oblik. Okey, alright. Itu saja pelajar. Okey, pelajar. Tadi kita dah hasilkan segi 4 tepat. So sekarang ni cikgu nak fokuskan bagaimana untuk contoh lain. Bagaimana untuk kita melukis segi 3. Kita masih lagi dalam oblik. Okey, macam biasa kita harus mempunyai paksi-paksi yang basic. Okey, paksi mendatar X. Okey, paksi menegak Y dan paksi surut iaitu Z. Okey, so sekarang ni cikgu nak hasilkan segi 3. Okey, bentuk dia triangle like that. Sebelum tu kita buat basic dulu. Segi 4 tepat. Kita ambil bahagian tengah. Okey, kita lukiskan segi 3. Alright. Dan macam biasa kita buat garisan selari. Okay, kita dah dapat segi 3. Kita padam garisan yang kita tak nak. Okey, kita boleh start lukis garisan selari. Okey, garisan selari surut. So this one kita namakan dia. Still kita boleh namakan dia. Kalau kamu dah expert tak perlu namakan lah. Okey, untuk beginner kamu harus namakan. So sekarang ni kamu dah dapat bentuk oblik segi 4, segi 3. So sekarang ni kamu padam. Misalnya tak penting. Okay, so kita dapatlah garisan bentuk. Kita legapkan macam biasa kan, kita rendering balik. Begitulah bentuk trapezium dan sebagainya. Okey, senang kan? Okey, ini lakaran oblik yang kedua iaitu segi 3. Apa-apa bentuk saja kamu boleh hasilkan melainkan kamu mempunyai paksi. Okey, pastikan kamu mempunyai 3 paksi tersebut, Y, X, Y, Z dan X. Alright, untuk menghasilkan lakaran oblik. Lakaran pictorial yang kedua iaitu teknik lakaran isometrik. Okey, lakaran pictorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Okey, tadi kalau kita tengok garisan lakaran oblik, okey, hanya menunjukkan bahagian-bahagian hadapan, bahagian sisi, okey, dan bahagian atas.
Tapi untuk lakaran isometrik dia menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek. Okey, kamu boleh perhatikan contoh-contoh di gambar rajah. Adalah langkah-langkah dalam menghasilkan lakaran isometrik. Terdapat 4 jenis langkah yang kamu boleh fahami dan kamu boleh membuat latihan pada lakaran tersebut. Okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 78. Alright. Okay, lakaran isometrik. Okay, dalam lakaran isometrik kita perlukan 3 paksi juga. Okay, kita buat paksi. Seperti Y. Okay, paksi dia seperti Y. Ini cikgu namakan dia sebagai A. Okay, ini cikgu namakan dia sebagai X dan ini cikgu namakan dia sebagai Z. Alright, so selepas itu apa perlu kamu buat? Kita nak hasilkan pandangan atas. Okay, pandangan atas cube. Alright, so kita dah ada paksi A, X, Z. Apa perlu kamu buat? Kita buat selari paksi O ni, kita panggil O selari. O dan Z mesti selari dengan A dan D. Okey, pun kita selarikan dia. X dan O mesti selari dengan, namakan dia ni sebagai E. Okey, selari. Okey, ini tanda sari kamu kena hasilkan. Selepas itu kamu harus panjangkan sikit. Right, buat garisan menegak pula. Okey, garisan menegak. A dan X. Okey, Z dan D. Right, dan kita selarikan dia di garisan ni. Right, so kita legapkan ni, kita panggilkan F. So kita dah dapat bentuk lakaran isometrik. Senang kan kelas? Okay, selepas kamu dah confident semua garisan betul, lalu kamu legapkan dia. Legap tu bermaksud kamu hitamkan. Alright, okay, pelajar, settle, selesai kamu punya lakaran isometrik. Teknik lakaran yang ketiga adalah lakaran perspektif. Apa itu lakaran perspektif? Satu kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia. Okey, objek dekat akan bersaiz besar. Okey, objek jauh akan kelihatan kecil. Okey, lakaran perspektif ni dia lebih tertumpu kepada pandangan setiap mata manusia tersebut. Okey, terdapat 3 jenis lakaran perspektif, iaitu 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okay, ini adalah contoh perspektif 1 titik lenyap. Okay, kita boleh tengok gambar rajah di bawah. Terdapat 2 jenis pandangan manusia. Okay, yang pertama yang di kiri adalah pandangan manusia yang berada di bahagian hadapan bangunan. Okay, kalau kita berhadapan dengan bangunan, kita akan nampak bangunan tersebut mempunyai saiz yang sama. Okey, mempunyai saiz yang sama dan ketinggian yang sama. Kita tengok gambar rajah yang kedua. Okey, kita berada di bahagian hujung bangunan. Okey, kita akan perhatikan
bahagian yang jauh akan lebih mengecil berbanding dengan bahagian hadap yang berhampiran dengan kita. Ini yang dimaksudkan dengan contoh perspektif satu titik lenyap. Contoh perspektif satu titik lenyap. Okey, kamu boleh perhatikan gambar raja di bawah. Terdapat 3 jenis contoh gambar raja satu titik lenyap. Okey, apabila gambar diambil dari jarak yang jauh, okey, ruang akan semakin mengecil. Okey, ruang akan semakin mengecil dan dia menunjukkan terdapat satu titik lenyap yang akan bertemu di penghujungnya. Contoh perspektif 2 titik lenyap. Okey, terdapat 2 titik lenyap di bahagian kiri dan kanan. Okey, ini adalah satu contoh yang mudah untuk kamu fahami. Contoh perspektif 3 titik. Okey, terdapat 3 titik lenyap di bahagian atas, dapat 2 titik lenyap dan di bahagian bawah terdapat 1 titik. So, jumlahnya adalah 3 titik. Okey, ini ada satu contoh yang mudah untuk kamu fahami tentang contoh perspektif 3 titik. Cikgu akan tunjukkan langkah-langkah dalam menghasilkan lakaran perspektif satu titik. Okey, cikgu akan ajar lakaran perspektif satu titik. Okey, ada lakaran perspektif ada 3 jenis. Okey, 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Alright. Okey, so sebelum kita menghasilkan lakaran perspektif, okey, kamu harus mempunyai 2 garisan. Okey, yang pertama adalah garisan bumi. Garisan bumi mesti berada di bahagian bawah. Okey, garisan bumi. Cikgu namakan dia GB. Okey, garisan bumi berada di bawah. Okey, dan garisan ufuk. Selari Garisan ufuk mesti berada di bahagian atas. Okey, selepas itu kamu harus mempunyai titik lenyap. Okey, kamu spot lah di mana kamu nak. Cikgu pilih di bahagian sini. Okey, titik lenyap kita 1 titik Tadi kita fokuskan 1 titik. Okey, titik lenyap kita namakan TL. Alright. So selepas tu kita nak hasilkan bentuk segi 4. Okey, segi 4. Okey, segi 4. Right. Cikgu lakarkan segi 4 tepat 2D di sini. Okey. Right. So cikgu namakan dia A, B, C dan D. Okey, selepas itu kamu harus buatkan garisan menunjukkan setiap penjuru. Okey. Target garis. Okey. A ke titik lenyap, B ke titik lenyap, C dan titik lenyap. Right. So kita nak buat garisan segi 4 tepat. Kita buat garisan selari AB, BC. Cikgu namakan dia ni garisan BF. Right. GC. Okay, ni garisan yang tak nampak. Kita boleh buat garisan putus-putus. Okay, supaya kamu tidak keliru. Right, dalam ni kita panggil H. Okay. So, siaplah garisan lakaran perspektif 1 titik. Okay. Begitu juga kalau kita nak buat garisan 2 titik, kita hanya meletakkan titik sahaja di setiap garisan ufuk. Okey, garisan 3 titik di bahagian bawah. Okey, itu cikgu akan ajar untuk kelas seterusnya.